Okey, sekarang kita nak tengok sampling teknik under probability sampling teknik yang ketiga, iaitu stratified sampling technique. Okey, tadi kita dah tengok the simple sampling random technique. Lepas tu kita tengok systematic sampling techniques. Okay, then we have now the stratified sampling technique. So what is the stratified sampling technique? This technique is used if the population is divided into suitable subpopulation where between groups are heterogeneous and within group are homogeneous. Okay, apa maksud heterogeneous and homogeneous? Heterogeneous ni dalam simple words means dia mempunyai same characteristic. Okay, dia mempunyai different characteristic. Dan homogeneous dia mempunyai same characteristic or similar. Okay, kalau heterogeneous ni dissimilar, tak sama. Kalau homogeneous ni sama. So apa dia stratified sampling technique? Dia adalah population ni kita bahagi dia kepada population yang kecil. Kita ada big population, kita bagi dia kepada population yang kecil, kita bahagi dia kepada dua, di mana between group, antara group yang pertama dengan group yang kedua, dia adalah heterogeneous. Maksudnya karakteristik dia tak sama. Group pertama karakteristik lain, group kedua karakteristik lain. Contoh dia, katakanlah kita ambil kita punya population adalah pensyarah UiTM jengka contohnya. Okay, so kita pecahkan pensyarah UiTM jengka ni kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama adalah pensyarah perempuan, kumpulan yang kedua adalah pensyarah lelaki. Contoh. Okay, so pensyarah perempuan, pensyarah lelaki ni kita panggil subpopulation. Kita pecahkan population kita yang besar ni kepada population yang kecil, iaitu subpopulation, di mana di antara dua grup ni dia adalah heterogeneous, tak sama karakter. Tak samalah, yang ini perempuan, yang ini grup lelaki, karakter tak sama. But then within groupnya maksudnya sesama ahli dalam grup dia homogeneous. Homogeneous maksudnya mempunyai karakter yang sama. So untuk grup perempuan ni karakter dia adalah perempuan, untuk grup lelaki ni karakter dia adalah lelaki. Okay, so bila kita dah bahagi kepada subpopulation, lepas tu kita akan select item from each group will be selected randomly using simple random sampling or systematic sampling. So bila kita dah bahagi dia kepada subpopulation, kita akan select sampel daripada group ni, daripada subpopulation ni secara random. Okay, so dia mestilah represent the population. So katakanlah kita punya population ada 100 orang, katakan. Okay, bila kita pecah kepada subpopulation, 80 adalah perempuan, 20 adalah lelaki. Tak adil untuk kita pilih bilangan sampel yang sama. Daripada 80 kita ambil 2, daripada 20 pun kita ambil 2. Tak boleh macam tu. Okay, so kita akan ambil pada portion yang sama. Katakanlah kita ambil 10% daripada setiap subpopulation. So 10% daripada population, 10% daripada 100, the whole population will be 10. Maksudnya sampel kita akan ada 10 orang. Okay, so macam mana kita nak dapatkan 10 sampel? Kita ambil 10% daripada grup yang pertama, grup perempuan ada 80. So 10% daripada 80 kita akan ambil secara random 8 orang daripada grup perempuan dan 2 orang daripada grup lelaki. Okay, sebab lelaki ada 20 je, 10% daripada 20 adalah 2. Okay, and at the end we will get 10 sampel yang kita nak ni. Okay, dan macam mana kita nak pilih 8 dan 2 ni? Kita ambil secara random. Okay, tapi before that kita pecahkan dia dulu kepada subpopulation. So this technique kita panggil dia sebagai stratified sampling technique, di mana kita pecahkan kepada subpopulation. Subpopulation ni kita panggil dia sebagai strata. Okay, setiap population, setiap subpopulation, setiap strata ni dia berkongsi karakteristik yang sama, tapi strata yang pertama dengan strata yang kedua ataupun subgroup yang pertama dengan subgroup yang kedua mempunyai karakteristik yang berbeza. Alright, so the same proportion of each group ni yang saya cakap tadi lah. Kalau kita nak ambil 10% daripada 80, maksudnya daripada grup perempuan kita pilih 8, daripada grup lelaki kita pilih 2. So dia adil lah, dia bukanlah perempuan ada 80, lelaki ada 20, dua-dua kita pilih 2-2. Tak boleh lah macam tu. Okay, so dia kena same proportion. Okay, so proportion ni macam
bahagian lah, same bahagian. Disebabkan perempuan ramai, so sampel dia lebih ramai. Disebabkan lelaki sikit, sampel dia lebih sikit. Tapi proses kita pecahkan kita punya population kepada sub-population ataupun dipanggil sebagai strata, itulah dia teknik yang kita panggil dia sebagai stratified sampling technique. Alright. So, apa advantages of stratified sampling technique? The first advantage is the sample will be more representative of the population. Of course lah. Okay, so kita dah pecahkan dia kepada sub-population. All the group will be selected with equal proportion. So, itu adalah apa yang kita cakap tadi. Setiap group kita akan pilih equal proportion. Kalau 10%, 10% daripada setiap group. Okay, item from each group has an equal chance to be selected. So, semua item daripada grup-grup subpopulation ni semuanya mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Alright, so apa disadvantage pula untuk stratified sampling technique? So the first one, difficulties in selecting the sample if sampling frame is not available. Okay, so ini susahlah untuk kita pilih sampel kalau sampling frame tu tak ada. So sampling frame tu maksudnya list of all member in population. So kalau tak ada all member in population, macam mana kita nak pecahkan dia jadi sub-population? Okay, if the stratification is not done correctly, the result will be not reliable. Maksudnya kalau kita pecahkan daripada population yang besar ni, kita pecahkan kepada sub-population dengan cara yang salah, so result yang kita dapat tu mungkin tak dapat nak represent the population ataupun nak menjawab objective of our study or research. Alright, so the advantages of the stratified sampling technique. Okay, next, method yang keempat iaitu cluster sampling technique. Masih lagi probability sampling technique. Okay, tapi kali ni dia adalah cluster sampling technique. So, apa dia cluster sampling technique? Okay, so cluster sampling technique is used if the population is divided into subpopulation where between groups are homogeneous and within group are heterogeneous. Ni dia lebih kurang macam strata tadi. Tapi kalau strata tadi, kita ada population, kita pecahkan dia kepada subpopulation, katakan 2 sahaja, yang ini strata. Okay, so strata di antara 2 group dia berbeza, dia hetero. Tapi di antara group, di antara member dalam group dia homo, dia sama. Okay, tapi kalau cluster di antara group dia homogeneous, karakter dia sama di antara group. Okay, di antara group karakter dia sama, so dia homogeneous. Tetapi di dalam group, di antara ahli dalam cluster ni dia hetero, tak sama. Okay, apa contoh? Katakanlah kita nak buat study. Okay, study tu population kita adalah pelajar UiTM. Pelajar UiTM ni ada banyak. Okay, bukan satu UiTM, bukan 2, tapi berlambak-lambak. Ada satu negeri sampai 2 UiTM. So it's impossible and this is hard for us untuk kita buat simple random sampling ke systematic random sampling ke, sebab terlalu besar dia punya population. So population tu kita pecahkan dia kepada cluster, di mana cluster itu adalah cawangan. Katakanlah cawangan. Kluster yang pertama cawangan Shah Alam, kluster yang kedua cawangan Pahang, kluster yang ketiga cawangan Negeri Sembilan berikut negeri, kluster yang keempat cawangan Sabah, kluster yang kelima cawangan Sarawak, and so on so far, ada banyak lagi. Okay, so apa yang dikatakan between group adalah sama sifat. Okay, so between group sifat dia sama, homogeneous, di mana kedua-duanya adalah group UiTM, pelajar UiTM. Yang ini dengan yang ini pun sama, homogeneous, sebab sifat dia adalah pelajar UiTM. Cumanya within the group, okay, pelajar UiTM Shah Alam, dia hetero, tak sama sifat. Kenapa? Dalam ni ada perempuan, dalam ni ada lelaki, dalam ni ada pelajar SEM 1, dalam ni ada pelajar SEM akhir. So dia mempunyai karakteristik yang berbeza dalam satu kluster. Yang ini kita panggil dia kluster. Kita pecahkan kepada beberapa kluster. So between kluster sama sifat, iaitu UiTM student. Dalam kluster berbeza sifat, ada lelaki, ada perempuan, ada SEM 1, ada SEM akhir. Okay, so itu kita panggil sebagai cluster sampling technique. Apa yang kita akan buat?
Bila kita dah clusterkan dia mengikut negeri, contohnya ni mengikut negeri, kita dah clusterkan dia, okay, then the group will be selected at random and all the item in each selected group will be chosen as a sample. Okay, so bila kita dah clusterkan dia, ada cluster negeri Pahang, ada cluster negeri Selangor, ada cluster negeri Sembilan, ada cluster negeri Kelantan, ada cluster negeri Sabah contohnya. So secara random kita akan pilih mana cluster yang kita nak ambil sebagai sampel. Kita tak pilih semua cluster, secara random kita akan pilih mana cluster kita nak. Kata kita nak cluster Pahang, kluster Sabah dengan kluster Negeri Sembilan katakan. So semua member dalam kluster ni kita akan ambil atau pilih dia sebagai sampel. So ini dipanggil sebagai cluster sampling technique. Awak kena ingat, teknik-teknik ini adalah teknik untuk kita pilih sampel. Daripada population kita nak pilih sampel. So teknik dia ada beberapa teknik. Okay, terbahagi kepada dua jenis, probability dengan non-probability. Kalau probability kita ada 5 teknik. Kita dah tengok tadi, simple random sampling technique, systematic sampling technique, stratified sampling technique. Now we are looking at cluster sampling technique. Okay, di mana kita pecahkan population kita kepada beberapa cluster and then kita pilih secara random cluster mana yang kita nak ambil sebagai sampel. So itu adalah cluster sampling technique. So apa advantages untuk cluster sampling technique? Dia akan reduce cost, time and workforce since only a few cluster form are selected as a sample. So of course lah, instead of kita nak pilih contohnya setiap negeri ni ada 3 sampel, kita kena pergi semua negeri. Kita boleh pilih negeri yang dekat-dekat, contohnya Pahang, Terengganu, Kelantan. Kita pilih kluster Pahang, Terengganu, Kelantan. So senang nak pergi ambil sampel, senang nak pergi buat survey, senang sebab satu hala. So dekat-dekat, so cost pun akan reduce, workforce pun akan reduce. So itu advantages dia. Apa pula disadvantages? So the disadvantages yang pertama, the sample might not be representative of the population as a whole since nothing is known of the cluster not sample. Okay, so dia mungkin tak boleh nak represent the population sebab mungkin karakter yang kita nak kaji tu ada dekat cluster yang kita tak pilih ni. Kita nak kaji katakanlah tentang belanja seorang student dalam satu semester. So belanja ni dia berbeza-beza mengikut negeri. Mungkin maklumat yang kita nak tu sebenarnya ada dekat orang negeri Shah Alam tapi kita tak pilih dia. So sometimes it cannot represent the whole population. Kadang-kadang dia tak boleh nak jawab pun kita punya research objective ataupun research aim. Okay, and then it is preferable to divide the population into large number of small cluster than a small number of a large cluster. Okay, so apa maksud dia? Maksud dia lebih prefer kalau kita bahagikan population kita ni kepada large number of small cluster. Maksudnya cluster tu kecil-kecil je, ada 11 orang tapi ada banyak cluster. Okay, mungkin dalam satu cluster ni ada 10 orang je. Okay, katakanlah kita punya population ada 100, so kita pecahkan kepada 10 cluster. So setiap cluster hanya ada 10 orang. 10 cluster kita ada. Okay, 10 cluster. So dia baru ada 7. So kita ada lagi 3 cluster. This one is lagi prefer compared to kita pecahkan 100 population ni kepada 5 cluster. Setiap cluster ada 20 orang. Bilangan cluster sikit tapi bilangan ahli dalam cluster ramai. So ini tak prefer. Kita lagi prefer macam ni. Banyak bilangan cluster tapi ahli dalam cluster tu sedikit. Okay, divide population into large number of small cluster. Maksudnya cluster tu kecil tapi kita ada banyak cluster. So ini lagi preferable. Okay, so this one is the disadvantages because nak pecahkan kepada cluster-cluster yang kecil ni bukan senang. Okay, kita nak cari karakteristik di mana setiap daripada group ni kena ada homogeneous karakteristik yang sama is not easy. So that one is disadvantages of cluster sampling technique. Okay, now kita nak tengok the teknik yang terakhir dalam probability sampling technique iaitu multi-stage sampling technique, di mana multi-stage sampling technique ni can cut down the survey area and reduce the survey cost from very large population. Okay, apa dia multi-stage sampling technique? Let me give you an example. Okay, so kita tengok dekat last sekali.
Apa dia multi-stage sampling technique? Alright, so katakanlah kita nak kaji apa kita punya aim of study. Aim kita adalah nak tengok satisfaction of maths teachers in Malaysia towards ODL. Contoh, kita nak tengok kepuasan hati cikgu-cikgu matematik dalam Malaysia kepada ODL. So dalam Malaysia ni cikgu matematik berapa ramai? Ramai. Okay, population kita adalah math teachers in Malaysia. Ramai gila. Ramai sangat. Okay, so macam mana kita nak senang kita pecahkan maths teacher in Malaysia ni kepada beberapa kluster. So kluster yang pertama adalah kluster mengikut negeri. Ada 14 negeri kat Malaysia, so 14 lah kluster kita. So kita pecahkan dia mengikut kluster. Ingat, kluster ni sifat di antara grup mesti homo, sama. So apa sifat yang sama di antara semua kluster? Sifat dia semuanya adalah maths teacher. Dan sifat within group, within cluster, sifat dalam cluster adalah tak sama, hetero. So kenapa sifat dalam cluster tak sama, hetero? Sebab dekat sini ada orang yang datang daripada negeri Perak, tapi negeri Perak daerah Manjung. Ada cikgu daerah Kuala Kangsar, ada cikgu lelaki, ada cikgu perempuan. So sifat dia tak sama. Okay, so ini adalah cluster. So daripada kluster ni kita akan randomly pilih mana negeri yang kita nak. Atau kita pilih 3 negeri je. Negeri Perak, negeri Pahang, negeri Sarawak. Contoh, kita pilih 3 negeri. Okay, so daripada sini kita pilih 3 negeri: Perak, Pahang, Sarawak. 3 negeri. 3 negeri ni ada banyak pula daerah dia. So kita pecah pula Perak ni kepada beberapa kluster. Okey, kluster mengikut daerah. Pahang pecah pula kepada kluster mengikut daerah. Sarawak pecah pula kepada kluster mengikut daerah. So kita pilih pula secara rawak daerah mana yang kita nak daripada Perak. Katakan 3 daerah Perak, 3 daerah Pahang, 3 daerah Sarawak. Pilih pula 3 daerah. So sekarang kita ada 9 grup. Daerah Perak, 3 daerah Pahang, 3 daerah Sarawak. So daripada sini barulah kita pilih 10 sampel daripada daerah yang pertama, 10 sampel daripada daerah yang kedua, 10 sampel daripada daerah yang ketiga. Ataupun awak boleh pecah lagi. Setiap daerah ni awak pecahkan pula dia kepada kluster mengikut sekolah. Daerah pertama ada berapa sekolah, pecah pula ikut kluster. Daerah kedua ada berapa sekolah, pilih pula sekolah mana awak nak. Daerah pertama pilih 3 sekolah, daerah kedua pilih 3 sekolah, daerah ketiga pilih 3 sekolah. Same goes to negeri yang lain ni. Lepas tu daripada sini baru kita ambil 10 sampel, sini 10 sampel, sini 10 sampel, sini 10 sampel, sini 10 sampel dan keseluruhannya. So ini kita panggil sebagai multi-stage sampling technique. Kita buat beberapa stage, beberapa subpopulation. Okey, supaya kita senang untuk pilih sampel. Makin kita kecilkan. Mula-mula kita punya population adalah satu Malaysia. Kita kecilkan ikut negeri. Lepas tu kita pilih 3 sahaja negeri. Kita kecilkan pula ikut daerah. Lepas tu kita pilih 3 sahaja daerah. Kita kecilkan pula ikut sekolah. Lepas tu kita pilih 3 sekolah dan kita pilih sampel kita. Okay, maksudnya kita kecilkan dia punya population. So ini adalah multi-stage punya teknik. Alright, so apa advantages kita guna multi-stage sampling technique? Advantage dia reduce cost, of course, because kita hanya ambil certain negeri, certain daerah. So kita fokus. And then time and workforce pun akan sangat kurang berbanding dengan kalau kita ambil the whole population maths teacher in Malaysia. So kita ada banyak candidate yang kita kena survey, akan melibatkan kos yang tinggi. Tapi bila kita buat multi-stage sampling technique, kita kecilkan kita punya scope. So kita punya cost, time dan workforce kita akan lebih rendah. Okay, disadvantages dia adalah no assurance of representation for a very large population. Sama lah macam tadi, bila kita memilih kluster secara random, kita tak tahu kluster mana yang sebenarnya represent benda yang kita nak kaji.
Okay, so mungkin kalau kita pilih contohnya negeri Perak, negeri Selangor, lagilah dia punya cikgu menggunakan ODL sepenuhnya. So sepatutnya kita pilih negeri Selangor, tapi kita tak pilih negeri Selangor. So tiada jaminan pilihan kita tu sebenarnya menggambarkan keseluruhan population. So kita ambil hanya sebahagian daripada population. Okay, so itu adalah multi-stage sampling technique.